Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita meneruskan muzakarah ataupun pengajian kita buku ni, buku panduan membaca Al-Quranul Karim mengikut riwayat Imam Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang disusun. Buku ini disusun oleh Al-Fadil Al-Ustaz Zakaria Ahmad Al-Fatani. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi marilah sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk kita mempelajari berkaitan ilmu Al-Quran agar bacaan kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan amalan bacaan Al-Quran kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita akan teruskan pada latihan. Pagi ini kita akan membuat sedikit latihan bacaan. Latihan bacaan. Baik, pertama sekali yang atas ni surah Taha nah. Surah Taha. Kalau kita buka surah Taha, kita akan jumpalah ayat ni. Baik. Jadi persoalan dia, bagaimanakah kita nak baca di sini? Persoalan dia. Kalau kita tak pernah mengaji, maka belum tentu bacaan kita tu betul. Baik, di sini hamzah wasal masuk pada fa'il. Ini perkataan ni orang panggil fa'il. Idhab, pergilah olehmu. Pergi itu fa'il perbuatan. Asal perkataan dhahaba, pergi. Jadi yang kat depan ni kita panggil hamzah wasal. Bentuknya seperti alif yang mana di atasnya ada tanda tanda kepala sad. Jadi kalau ayat kita nak mula pada hamzah wasal itu, macam manakah kita nak bariskan dia? Jadi kita tengok di sinilah huruf yang ketiga. Jadi di sini huruf yang ketiga adalah huruf ha. Baris dia fathah, maka perlulah kita bariskan hamzah wasal ini, kita mulakan dia dengan kasrah. Kerana apabila hamzah wasal masuk pada fi'il, kita kena tengok baris yang ketiga. Huruf yang ketiga tu baris apa? Kalau baris kasrah ataupun baris fathah, maka hamzah wasal mestilah dibariskan dengan kasrah. Kalau dhammah, hamzah wasal kena baris dhammah. Tu cara dah. Jadi di sini hamzah wasal kena baca dengan kasrah. Jangan baca dengan dhammah. Jangan baca dengan fathah, baca dengan kasrah. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Sekali lagi. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Baik, itu yang pertama latihan membaca bagi ayat yang pertama, surah Taha surah Taha. Kemudian yang kedua, surah Al-Isra. Surah Al-Isra, kita akan jumpa ayat dia macam ni. Baik. Baik, kat sini hamzah wasal dia berada di tengah Di tengah, hamzah wasal berada di tengah, maka kita kena baca tak? Kita tak perlu baca hamzah wasal apabila berada di tengah. Seperti begini, kita tak perlu baca dah. Terus kita gugurkan bacaan tersebut. Kalau di sini terus kita masuk kepada huruf sin. Yang ni pun sama juga. Terus masuk kepada huruf sin.
maka hamzah wasal ini digugurkan, tak dibaca. Okey, kita cuba baca. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hamzah wasal ni kita gugurkan, tak baca dah, sebab dia berada di tengah. Kemudian yang ketiga surah Yusuf, surah Yusuf. Kita akan jumpa lah ayat macam ni. Ya, kalau kita nak mula di sini, kita mula dengan apa? Ini orang panggil hamzah wasal yang masuk pada fa'il lah. Ishtara. Ini maknanya membeli, ishtara. Kalau makna asal dia membeli lah. Baik. Jadi kena baca dengan kasrah. Di sini hamzah wasal kena baca dengan kasrah kerana huruf ketiga bagi fathah. Ta tu huruf yang ketiga bagi fathah, maka hamzah wasal kena bagi dengan kasrah. Macam mana bunyi dah? Ishtarahu min misra limraati. Ishtarahu min misra limraati. Baca ishtara lah. Kemudian seterusnya dalam surah An-Nisa, kita akan jumpa lah perkataan macam ni. Baik. Okey, kat sini alif ni kita abaikan, kita tak baca. Di sini dipanggil alif ziyadah, alif tambahan. Hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Kemudian kalau kita waqaf di sini, okey, tak ada masalah. Kita sukunkan ta ini. Sukun ta marbutah ini ditukarkan menjadi ha. Salasah. Jangan baca salasat. Ramai yang baca apabila waqaf pada ta marbutah, ramai yang baca dengan ta salasat. Salah nah. Dia istimewa, ta marbutah ni dia istimewa. Apabila kita waqaf dia jadi ha. Salasah. Baik, kalau kita waqaf ini jadi ha, tak ada masalah kita waqaf di sini. Tetapi apabila kita nak wasal dengan kalimah ni, maka di sini pertemuan di antara tanwin dhammatain dengan hamzah wasal. Baik. Jadi apabila pertemuan macam ni, kita tak boleh nak sambung. Kita tak boleh nak sambung, melainkan kita kena hidupkan tanwin ini dengan bentuk nun aiwat. Jadi kita ada nun di sini. Salasatun, kita kena tukarkan tanwin ini menjadi nun aiwat. Salasatun. Apabila tukar tanwin kepada nun aiwat, maka di situ akan ada nun aiwat itu nun sukun bertemu dengan nun sukun ini. Maka bacaan masih lagi tidak boleh disambung. Kemudian kita hidupkan nun aiwat tadi dengan baris kasrah, maka barulah kita boleh sambung. Okey, ini bacaan wasal dulu. Wala taqulu, ini bacaan waqaf dulu, waqaf ini. Wala taqulu thalatha. Baik, kita waqaf di sini dengan ha lah. Kemudian kita nak mula di sini hamzah wasal yang masuk pada fi'il ni, kita mulakan dengan kasrah kerana huruf yang ketiga berbaris fathah. Intahu khairan lakum. Intahu khairan lakum. Baik, kita mula dengan kasrah kerana huruf ketiga baris fathah. Kemudian kalau bacaan bersambung daripada awal sampai habis, maka di sini kita kena baca dengan hukum nun aiwat. Kita kena hidupkan nun aiwat itu dengan baris kasrah. Wala taqulu thalathatun intahu khairan lakum. Wala taqulu thalathatun intahu khairan lakum. Barulah kita boleh sambung kalimah ni dengan kalimah ni. Kalau kita tak hidupkan nun tu, nun aiwat tu, maka tak boleh nak sambung. Nak sambung macam mana tanwin ni? Ni nak sambung macam mana? Tak boleh sambung. Melainkan kena hidupkan nun aiwat tersebut. Baik, kemudian habis kemudian latihan pada surah Al-Baqarah pula. Surah Al-Baqarah ayat dia macam ni. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita akan jumpa lah ayat macam ni.
Baik, apabila kita nak mula di sini, kita nak mula macam mana? Pada hamzah wasal. Ini hamzah wasal yang masuk pada fa'il. Ittaqu, bertakwalah oleh kamu. Takwa tu fa'il lah tu, bertakwa. Kemudian hamzah wasal ni nak baca dengan baris apa? Baris kasrah, kerana huruf ketiganya adalah baris kasrah. Ni huruf ketiga kan huruf yang kedua? Huruf yang ketiga ni ta mana? Sebab di sini ta kata huruf ketiga kerana di sini terdapat syaddah. Jadi huruf yang ada syaddah menunjukkan huruf asalnya ada dua. Huruf yang sama, yang pertama tu mati, yang kedua tu sukun. Yang pertama tu mati, yang kedua tu berbaris. Kemudian dimasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, maka jadilah satu huruf dan diletakkan syaddah. Jadi huruf yang ketiga tu bagi dia fathah. Huruf ta juga, ta yang pertama mati, ta yang kedua berbaris fathah. Jadi ta yang kedua tu dikata huruf yang ketiga lah, sebab hamzah wasal yang pertama ta sukun tu, yang kedua ta yang berbaris fathah tu yang ketiga. Jadi di sini mula dengan kasrah. Tapi ramai yang masih keliru di sini. Dia kata huruf yang ketiga adalah huruf qaf, sedangkan dia tak nampak ta ini ada syaddah. Syaddah ini menunjukkan huruf itu asalnya ada dua. Jadi di sini mula dengan kasrah. Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Baca dengan kasrah. Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita akan jumpa. Kalau kita nak mula di sinilah. Kalau kita mula dengan ayat sebelum tu, kita wasal lah, kita gugurkan hamzah wasal ini. Baik. Kemudian masih lagi dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 102 lah. Kita akan jumpa ayat macam ni. Kat sini ada alif ziyadah, kita abaikan. Hamzah wasal ini kita gugurkan pada bacaan. Macam ni kita gugurkan pada bacaan kerana dia berada di tengah. Okey, contoh bacaan dia. Wattaba'u, terus kita masuk kepada huruf ta. Maknanya hamzah wasal ini kita jangan baca wa atba'u ke apa ke, tak boleh. Kena terus masuk. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Tu cara bacaannya. Kita gugurkan hamzah wasal ni. Kemudian seterusnya surah yang seterusnya surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Bagaimanakah ayat ni lah, ayat ni. Bagaimanakah kita nak mula hamzah wasal ni? Kita mulakan dengan dhammah. Di sini hamzah wasal kita kena mula dengan dhammah kerana baris huruf yang ketiga itu dha berbaris dhammah. Maka kita mulakan dengan dhammah. Jangan mula dengan fathah, jangan mula dengan kasrah, mula dengan dhammah. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Baik, kemudian surah Al-Hajj. Al-Haji, surah Al-Haji. Hamzah wasal ni kita nak baris dengan apa ni? Kita bariskan dengan kasrah kerana huruf ketiganya baris fathah. Ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Jadi kita mula dengan kasrah. Dan seterusnya yang terakhir untuk pagi ni surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi hamzah wasal ni kita nak mula dengan baris apa? Dengan baris kasrah kerana huruf ketiganya itu fa berbaris kasrah. Jadi cara bacaannya infiru khifafan wa thiqalan wajahidu. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu.
Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini secara ringkas tuan-tuan dan puan-puan dapat fahamlah sedikit sebanyak berkaitan dengan cara nak mula bacaan dengan hamzah wasal yang masuk pada fi'il, dan cara nak baca hamzah wasal ketika dia berada di tengah, iaitu bacaan wasal Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri yang seterusnya, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.